Kalau nak menuntut nafkah anak ni, kalau boleh biarlah tuntut mengikut hak dia. Jangan tuntut sebab kita marah kepada suami. Nafkah anak ni kita kena faham dia ada perbezaan sikit dengan nafkah isteri tadi. Asas yang mula-mula tu sama, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Cuma dia beza di dua yang terakhir, pendidikan, perubatan. Dia punya tahap penyediaan itu mengikut kepada kemampuan si bapa. Tapi tiga yang paling utama, makan minum, pakaian dengan tempat tinggal ni memang tidak wajib suami kena sediakan ataupun bapa kena sediakan. Kalau suami tak bagi nafkah kepada isteri, boleh buat tuntutan kan. Untuk anak pun sama. Kita ada peruntukan undang-undang kita. Tuntutan itu perlu dibuat di mahkamah supaya mahkamah boleh tafsirkan berapa jumlah yang sepatutnya untuk diberikan kepada seorang anak, dua orang anak, tiga orang anak dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada ibu ni dia menuntut berlebihan. Berlebihan ni maksudnya sepatutnya benda tu bukan satu keperluan, dia satu kehendak, tapi dia masukkan juga dalam jadi satu belanja keperluan. Ada anak-anak dia tak makan nasi, dia makan cereal. Benda tu kena bezakan. Makanan jenis itu satu keperluan ataupun satu kehendak. Sebab tu biasanya di mahkamah hakim akan terus pecahkan mana keperluan anak, mana kehendak anak. Kita akan bincangkan keperluannya dulu. Ada lebihan daripada gaji bapa tu, nanti baru kita akan masuk kepada kehendak anak tu. Kita nasihatkan kepada ibu-ibu, kalau nak menuntut nafkah anak ni, kalau boleh biarlah tuntut mengikut hak dia. Jangan tuntut sebab kita marah kepada suami. Sebab kita kena faham, mahkamah ni bukan tempat untuk kita nak menganiaya suami. Mahkamah ni tempat untuk kita nak mengadili kedua-dua pihak. Kita akan advise terus. Makan minum dia berapa sehari, pakaian dia berapa ringgit, tempat tinggal dia macam mana, perubatan dia macam mana. Perubatan ni pula ada pihak yang salah faham. Insurans termasuk dalam perubatan ataupun tidak? Sebenarnya tidak. Insurans tak termasuk. Sebab insurans ni satu benda yang berkehendak. You berkehendak, you kena bayar. Faham tak? Jadi perubatan ni maknanya apa perubatan yang rawatan yang diterima oleh anak tersebut. Hospital pun ada yang pergi hantar ke hospital yang ni lah, hospital swasta yang mahal lah tu kan. Sedangkan bila masuk pembicaraan, mahkamah akan tengok takkan tak ada choice yang lebih murah. Bila dah pihak-pihak dah bercerai, mahkamah akan letakkan prioriti keperluan anak tu. As long as anak tu boleh menerima rawatan daripada mana-mana hospital, mahkamah akan tetapkan okey, pergi je ke hospital tu. Kalau pergi hospital kerajaan, apa masalah contoh kan? Bayar RM1 je contoh. Isu pendidikan pula, mahkamah akan lihat dari sudut pendidikan yang diterima. Sama tak pendidikan sekolah kebangsaan dengan sekolah international ataupun sekolah yang bertaraf swasta? Silibusnya sama. Boleh belajar, boleh cerdik, boleh. So mahkamah akan letak baik antara kat sekolah biasa. Kat situlah mahkamah akan utamakan prioriti. Prioriti tu maknanya keutamaan. Mana yang lebih utama? Kemampuan bapa terhad. Kita nak tak tegur ataupun kita nak sarankan kepada ibu-ibu, kalau menuntut nafkah anak ni, pastikan kita tahu kemampuan si bapa dan kita tahu kat mana kita nak hantar. Kalau sebelum ni mungkin kita hantar tadika yang mahal, lepas bercerai bapanya kurang berkemampuan, kita tukarlah. Jangan ikut anak, ikut kita. Kita yang nak mencorakkan dia. Saya ambil contoh. Ada satu pasangan selebriti ni, dia dah lama berpisah dan dia ada anak. Tapi dia melayan anak tu seolah-olah macam dia orang masih suami isteri. Saya banyak ambil positive vibe daripada mereka punya situation. Walaupun dah berpisah, tapi cara ibu tu beritahu pada anak dia, tu ayah awak. Walaupun dah berpisah dengan ayah you, tapi still lagi hubungan antara anak dengan ayah tu masih cantik. Dan ayah dia pun senang hati untuk memberi nafkah anak dan sebagainya. Sebab dia ada mutual understanding, persefahaman yang sama. Ni banyak pasangan-pasangan di luar sana yang dia tak faham benda ni. Dia rasa nak menuntut tu sebab dia marah. Marah ni tolak tepi. Bila kita dah berpisah, kita kena fikir, aku kena pastikan kebajikan anak tu terjaga dengan aku. So bila terjaga, tengok kemampuan bapa mampu macam mana, tuntut setakat tu je lah. Yang penting dia buat 5 ni, makan minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan pendidikan. So kalau kata berlaku isu dah ada perintah nafkah anak, si bapa ni tak jalankan tanggungjawab, situasi sama seperti nafkah isteri tadi, boleh tuntut tunggakan nafkah anak tersebut.